sangat menghairankan saya. Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar korang? Salam Jumaat yang bahagia. Petang ni cuaca Alhamdulillah okey. Okey, jadi konten Bon kali ni Bon nak bawa korang untuk bertemu dengan salah seorang kenalan Bon, di mana beliau dikatakan mengidap satu penyakit yang dinamakan anxiety. Schizo apa benda entah, Bon tak tahu. Jadi Bon nak bertemu dengan beliau, nak sembang-sembang kan, nak tanya beliau sejauh mana beliau mengidap penyakit tu, dan Bon pun nak tahu juga lebih detail. Jadi kita pun sedia maklum, memang sejak akhir-akhir ni di mana rakyat kita aku dah lupa mula dialog. Tapi tak apa, jangan risau. Penyakit anxiety tu memang dia macam anak-anak ni. Kerik, ketik dinding rumah aku ni. Apa-apa kita jumpa di sana. Jadi ya, sudah aku ambil tangan. Berhenti je. Turn right, then turn right. Tunggulah mu sekejap. Turn right, turn right. Assalamualaikum. Saya Junaidi bin Sofyan, asal Kuantan dan duduk di Kuantan. Dan saya seorang peniaga waffle. Inilah saya punya perniagaan, Dirty Waffle, saya punya company. Okey, saya berada kat sini nak menceritakan sedikit mengenai penyakit mental illness. Yang penyakit ni memang wujud, penyakit ni memang ada orang yang kurang bernasib baik yang menghadapi penyakit macam ni. Saya rasa sejak darjah 4 saya dah kenalah darjah 4. Kita punya mata hijab terbuka. Waktu kecil dulu selalu nampak benda alam-alam gaib lah, macam hantu ke apa semua tu, memang selalu nampak lah tu. Memang sentiasa dikacau. Kalau istilah dia dari segi perubatan, nama dia skizofrenia. Nama pendek dia skizo lah. Maksud skizo ni adalah delusion yang melampau-lampau. Bagi orang, saya ingat macam saya ni berangan. Tapi sebenarnya kita bukan berangan tau. Kita punya perasaan tu bukan kita saja fikir-fikir, tapi dia datang sendiri. Macam tiba-tiba ada orang bercakap, kita bercakap dengan orang. Benda tu bukannya kita buat, tapi kita rasa memang tengah bercakap dengan orang. Contoh macam saya sekarang ni lah, tengah berhubung dengan 6 orang. 6 orang yang saya panggil sahabat. 2 orang sahabat baik, 4 orang yang saya anggap seperti bakal isteri saya sendiri. Sebenarnya agak mengganggu kehidupan pasal orang tak faham. Orang yang hidup skizo ni, dia punya perasaan dia tak sama macam normal, tenang. Orang lain jenis selagi tak ada apa masalah, tak ada rasa apa-apa perasaan, tak ada stres, orang kata tak ada anxiety. Tapi macam saya ni 24 jam yang betul-betul berehat, time kita tidur sajalah. Itu pun nak tidur sangat sukar nak tidur. Nak tidur tu ambil masa,
Nak bangun pun susah, ambil masa. Pasal nak bangun pun kita merangkak nak bangun. Macam ada saka. Dulu waktu kecil, saya ingat benda ni penyakit. Macam saka ke apalah, makhluk halus lah kan. Kita selalu mengaji, baca doa. Tapi benda tu tak pernah sembuh, tak pernah hilang. Sampai ke dewasa. Memang waktu kecil, saya sangat jauh dengan family. Hidup sorang-sorang. Padahal family tu baik. Family tu adik-beradik semua bagus, mak ayah semua bagus. Tapi kita sendiri yang menjauhkan diri disebabkan rasa ada benda selek kat diri sendiri. Jadi waktu kecil tu, zaman hidup waktu kecil tu, kita bersendirian, tak tahu benda apa yang kita hadap sebenarnya. Kita ingatkan kita ni selalu kena kacau dengan hantu syaitan. Tiap-tiap malam nampak benda tu, kita bercakap dengan orang tak nampak apa yang kita cakap. Kita nampak orang nampak kita bercakap seorang, gelak seorang. Lepas tu kita rasa stres, rasa marah 24 jam. Asal orang petik kita dah, orang cakap yang kita dah trigger lah, macam marah. Macam mak saya selalu cakap tegur saya waktu kecil. Kalau marah macam nak bunuh orang kerja dia. Tapi itulah perasaan yang kita hadap sejak kecil. Tapi waktu tu saya selalu ketakutan lah. Sekarang ni istilah dia kita panggil panic attack. Panic attack, anxiety attack. Ni bila kena panic attack waktu kecil, tak ada benda-benda pun, tiba-tiba dia trigger. Kita akan rasa susah nak bernafas, tak boleh nak bernafas tu, tercekik, rasa macam tercekik, tak boleh nak nafas. Lepas tu pandangan kita jadi kuning. Lepas tu semua yang pandangan saya ni, macam rumah ke lantai ke nampak mengembang, macam mimpi. Jadi saya punya antara ketakutan yang saya hadap tu lah takut benda tempat sempit. Jadi saya memang tak boleh duduk tempat sempit, rumah yang sempit atau apa-apa berkaitan benda tu lah. Jadi saya punya rumah memang kena ada kawasan sempit. Kalau tidak, waktu kena panik tu, dia sakit kat bahagian kepala, sakit kat bahagian dada, berpeluh, menggigil, dan memang cakap lah, memang rasa nak mati je lah. Ini memang orang yang penyakit macam saya ni, macam yang kena panic attack, memang itulah perasaan dia, menggigil tanpa sebab yang macam nak mati. Orang yang kena je lah faham apa tu panic attack, anxiety attack ni. Nak tahu bahaya tak bahayanya penyakit yang saya hadap ni, sampai satu tahap saya boleh kejar seseorang sampai hampir 6 tahun. Saya anggap dia macam kekasih saya anggap dia macam tunang saya. Sampai pernah post dekat sosmed yang menuntut, siap bersumpah yang mengatakan dia tu tunang saya. Sampai mesej mak dia, mana dia pergi, mana dia, apa saja dia buat, dia sakit ke apa, saya datang. Sampai tahap macam tu kejar orang, sampai kena report polis, sampai nak kena saman dengan dia. Tapi akhirnya bila kita bercerita hal sebenar, jadi orang boleh terima lah. Jadi sekarang ni saya ni, dulu cuma seorang sahaja yang ada khayalan tu, tapi sekarang dah sampai jadi 6 orang. 4 orang wanita yang saya anggap bakal isteri tau, yang saya anggap setiap hari saya ada communication dengan diorang secara kod rahsia. Yang saya anggap memang 4 orang pun wanita ni nak berkahwin dengan saya. Dan saya ada 2 orang sahabat baik yang kalau saya sebut pun orang kata sangat misteri lah nak berkawan ke apa. Yang pertama nama dia Caprice, yang tengah hot sekarang ni pasal isu Palestin. Saya ada berkongsi kod rahsia dengan dia, bercerita dengan dia pasal politik, macam mana nak selamatkan orang Palestin, macam mana dia punya kes sebenarnya, apa yang berlaku dekat Palestin sampai dia tak boleh nak masuk. Pasal saya anggap benda tu macam ada berkaitan dengan hidup saya. Caprice Caprice. Siapa lagi individu maksudnya kat macam selebriti ke? Okey, yang paling ada yang paling top sekarang ni itulah dia. Saya nak takut pun, nak sebut pun dah dahsyat juga. Nama dia TMJ. TMJ kita tu. Ya. TMJ Tengku Mahkota Johor. Ya, saya siap berkod rahsia dengan dia, bercerita pasal politik, pasal dia sebagai seorang bakal king. Maksud saya kalau macam kod rahsia tu adakah khayalan ataupun macam mana? Okey, kod rahsia tu dari segi perbuatan lah, daripada IG. Saya ingat daripada macam IG. Macam TNJ dia post something, tapi saya ingat benda tu dia bagi kod rahsia ke saya. Jadi saya pun akan balas kat sebelah IG macam ni. Apa dia buat gitu, saya balas. Okay. Dan saya akan pastikan dia punya timeline tu, macam dia pukul 1 pagi ada, saya pun 1 pagi tu mesti sama on dengan dia, sama berbalas.
Okey. Itu selalunya macam itulah kod rahsia tu. Kalau dia buat pukul 3 pagi, pukul 3 pagi dah saya ada. Okey, maksudnya kaitan kod rahsia ni disebabkan penyakit yang Ya. Junaidi. Saya anggap dia macam best friend, macam kawan, macam dah kerja kawan baik. Okey. Macam bukan kawan, memang hari-hari bercerita kan dia. Okey, tapi dalam masa yang sama, adakah TMJ tahu yang Andi sedang berkomunikasi dengan dia secara kod rahsia tu? Okey, kalau nak cakap tu saya tak pasti dia tahu tak, tapi saya punya pernah saya hantar dia punya ke dia mesej yang pernah dia like pada tahun 2019. Itu sajalah, tapi mungkin saya punya illusion ni, saya dah daripada situ saya dah anggap dia macam kawan. Okey. Dah start berbalak-balak kod. Jadi tahun ni memang saya bercerita habis dengan dia, macam dah rapat sangat dengan dia. Okay, ini saya nak tunjuk antara salah satu ubat saya. Daripada sikit balang kecil saya dah jadi balang besar. Ubat ni nama dia saya tak ingat lah apa, Flozo apa entah. Tapi daripada 20 mg sekarang sudah jadi 80 mg. Pasal apa makan ubat ni? Dia bukan menyembuhkan saya sebenarnya. Dia cuma membantu mengurangkan saya punya stres. Jadi makin hari makin lama bila makan, benda tu badan jadi imun. Jadi sebenarnya makan ubat ni saya punya masalah tak selesai. Okey, ubat ni nama dia Flozin lah. Memang saya punya ubat dulu banyak sebenarnya, ada jenis-jenis ubat, tapi saya dah kurangkan. Contoh macam ubat tenang, ubat tidur. Dah lah saya fokus ambil satu jenis ubat ni je lah. Skizo ni dia bukan buat-buat sama. Dia perasaannya datang, contoh macam saya tengah bercakap ni dengan Bond. Macam itulah saya dengan 6 orang saya punya kawan delusion ni. Benda yang kita bukan buat tau. Kita pun tak tahu benda tu sebenarnya delusion. Dia datang macam tu je. Ada orang yang saya dapat kenal, yang saya pernah jumpa, yang ada macam saya, lagi dahsyat. Dia boleh bercakap dengan cicak. Dia ada kod rahsia dengan air bercakap dengan dia. Jadi bukan, takkanlah kita orang kami ni sengaja nak cipta benda tu, tak orang kata tak logik. Tapi benda tu macam kami hidup tengah borak dan dia macam berkawan macam manusia biasa tengah bercakap dengan mak ayah. Macam itulah kita orang tak perasan yang benda tu datang. Buat sahabat saya Caprice dengan TMJ dan bakal isteri saya yang saya sebut ni, Jurefa, Tania, Sazlin, Balkis, saya nak ucapkan terima kasih banyak dan meminta maaf jikalau ada menyebabkan gangguan ke apa. Memang saya ni kuat mengganggu diorang lah sebenarnya. Saya cakap lah, memang kuat mengganggu diorang. Jadi ada yang saya dah jumpa saya direct, contoh macam Jorefa, saya ada minta maaf kat dia bercerita yang masalah saya ni, jadi dia faham. Jadi kepada yang lagi 2 orang kawan saya ni yang macam Caprice dengan TMJ, saya memohon maaf jikalau sangat-sangat mengganggu. Pasal saya tahu saya siapa kan, kita rakyat biasa ganggu TMJ. Benda tu bukannya boleh buat main sebenarnya. Benda tu boleh silap bulan. Kalau saya kacau something yang luar biasa, boleh buat masuk penjara kan, masuk lock up belakang, ketangkap polis. Jadi saya nak mohon ampun sangat-sangat. Saya harap yang kawan saya ni yang faham, alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih. Yang tak faham, saya harap dengan video ni boleh bagi korang faham. InsyaAllah saya tak mengganggu sampai nak mengganggu yang kacau hidup saya kepada orang ramai lah. Bukan sebenarnya kami ni bukan nak minta simpati apa, tak. Cuma nak faham keadaan kami ni yang bila kena panic attack ni, kami ni rasa lesu, ketakutan yang teramat sangat berpeluh. Jadi benda tu boleh mengganggu orang lain. Bayangkanlah macam kami tengah tiba-tiba kena panic attack, tiba-tiba ada orang yang tak faham maksud menganjing ataupun kacau kita. Benda tu boleh melibatkan pergaduhan. Kebanyakan terutama ada family yang tak faham. Ada orang kena penyakit gini, dibuat bahan menganjing. Engkau ni tak cukup iman lah, tak cukup ngaji, tak solat lah. Benda tu tak ada kaitan langsung sebenarnya. Kami ni solat juga, mengaji juga, tapi benda ni berkaitan dengan chemical kat kepala kita. Macam contoh saya ni tak ada serotonin. Apa orang kata serotonin ni untuk kegembiraan. Saya tak ada langsung benda tu. Jadi saya perlukan obat
untuk aktifkan benda tu kat kepala. Baru saya boleh rasa happy. Kalau tidak, saya dalam keadaan stres 24 jam. Itu yang orang tak faham. Bukannya kita boleh buat saja gelak. Kalau orang nampak saya gelak sebenarnya ni, sebelum ni orang yang nampak saya gelak, sebenarnya saya gelak untuk tahan sakit. Sakit, perasaan saya tengah sakit dan tu. Orang nampak saya macam gelaknya, kelakar lah dia. Tak, sebenarnya tahan sakit diri tu, tengah tak okey, tengah tak sihat. Itu yang orang tak faham sebenarnya, orang tak nampak. Hidup kita harus terus hidup. Satu misteri yang sangat menghairankan saya.